mekar angsana, pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana, lautan ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam memartabatkan budaya membaca. Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum lisan meneruskan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Bak kata patah tak kenal, maka tak cinta. Nama diberi Ahmad Amirul Ifan bin Muhammad Rizal. Saya berumur 12 tahun dan merupakan murid tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Gangsa Durian Tunggal Melaka. Di sekolah, saya diamanahkan untuk menjadi pengawas sekolah. Saya juga pernah menyertai pertandingan seperti kawat kaki TKRS, berpasukan, peringkat negeri dan kebangsaan. Saya mendapat tempat yang ketiga dan keempat. Saya juga pernah menyertai International Junior Wall Cry Competition dan mendapat tempat yang kedua. Hobi saya pula bermain permainan video, tapi di bawah kawalan ibu bapa. Saya juga suka membaca buku. Lantaran itu, di setiap tahun saya dianugerahi tokoh nilam di sekolah saya. Setakat ini saya pernah membaca lebih 500 buah buku. Antara buku yang saya baca ialah Si Tanggang, Harry Potter, Lawak Kampus, Gempak Star dan banyak lagi. Pada hari ini, saya mahu membuat resensi sebuah buku yang saya amat gemari. Tapi sebelum itu, pernahkah kawan-kawan mendengar ungkapan ini? Takkan Melayu hilang di dunia. Jika pernah, siapakah beliau? Ya, betul. Beliau ialah Laksamana Hang Tuah. Tajuk buku saya pada hari ini ialah Laksamana Hang Tuah. Buku ini dikarang oleh Datuk Dr. Haji Jamil bin Mukmin. Buku ini diterbit pada tahun 2016 oleh Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia. Kawan-kawan, buku ini hanya mempunyai 163 muka surat sahaja. Buku ini juga amat sesuai untuk dijadikan bahan bacaan pada masa lapang. Baiklah, jom kawan-kawan dengar resensi cerita saya. Hang Tuah, nama yang gah. Dengar namanya sahaja semua musuh berasa kecut. Apa tidaknya? Diceritakan badan Hang Tuah tidak lut dengan semua senjata kecuali keris Taming Sari milik beliau sahaja. Wah, hebat kan? Siapakah beliau? Beliau ialah Laksamana yang terhebat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hang Tuah dilahirkan pada awal abad ke-15, iaitu pada zaman Kesultanan Sultan Mansur Shah. Bapa Hang Tuah bernama Hang Mahmud, ibunya pula bernama Dang Merduwati. Hang Tuah mempunyai 4 orang sahabat baik seperti Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekeh dan Hang Lekiu. Persahabatan mereka sangat akrab, saling bekerjasama dan apa yang dilakukan selalu bersama-sama. Semasa kecil lagi, Hang Tuah digambarkan mempunyai sifat yang terpuji seperti menghormati orang tua, rajin, berani dan sangat bijak. Hang Tuah juga sangat mahir dalam bidang kepahlawanan. Beliau pernah berguru dengan Guru Adiputera di Gunung Ledang. Guru Adiputera ialah guru silat yang paling hebat pada masa itu. Hang Tuah juga sangat pakar dalam bidang agama, Al-Quran dan boleh menguasai lebih 10 bahasa di dunia. Wah, hebat kan Hang Tuah? Kehebatan beliau makin disebut apabila tanpa rasa takut, beliau menewaskan orang yang mengamuk yang ingin membunuh Bendahara Sultan.
walaupun pada masa itu beliau masih lagi kanak-kanak. Dipendekkan cerita, Hang Tuah dilantik sebagai Laksamana Melaka. Kehebatan beliau berjaya membuat Melaka sebuah empayar yang maju, terkenal dan digeruni di seluruh Nusantara. Hang Tuah amat disayangi dan dipercayai oleh Sultan. Hang Tuah selalu mengiringi Sultan dan pernah menjadi utusan ke negara-negara yang besar seperti Majapahit, Siam, China dan India. Beliau juga pernah diperintahkan untuk ke puncak Gunung Ledang untuk meminang puteri Gunung Ledang. Harapkan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kemasyhuran Hang Tuah tidak disukai dan dicemburui oleh pembesar-pembesar istana. Mereka berkomplot dan memfitnah Hang Tuah. Paling menyedihkan, berlaku pertarungan antara Hang Jebat dan Hang Tuah sehingga berlaku pentumpahan darah. Bagaimanakah peristiwa ini boleh berlaku? Bukankah Hang Tuah dibunuh oleh bendahara Sultan? Adakah badan Hang Tuah boleh lut ditikam dengan senjata? Mengapakah Hang Tuah sanggup membunuh sahabat baiknya? Banyakkan persoalan. Untuk menjawab semua persoalan ini, saya sarankan kawan-kawan untuk membaca buku Laksamana Hang Tuah, Wira Melayu Sejagat. Buku ini mempunyai kelebihan dari segi struktur buku, iaitu reka bentuk kulit yang agak tebal dan berkualiti. Buku ini dicetak dengan gambar Hang Tuah yang sangat gagah dan perkasa. Dengan asal Museum Negara Malaysia. Gambar kapal ini pula ialah kapal Melayu Bugis yang pernah mengelilingi dunia, yang menyerupai kapal Sultan Melaka, iaitu Mendam Berahi. Sungguh kagum dan menarik perhatian saya untuk membaca buku ini. Pada pendapat saya, gaya penulisan buku ini sangat ringkas, padat dan mudah untuk difahami. Gaya bahasa yang halus serta menggambarkan sesuatu maksud amat sesuai untuk pembacaan secara santai. Buku ini juga sesuai untuk kanak-kanak kerana terdapat beberapa nilai murni dan pengajaran di dalam cerita ini. Antaranya, nilai murni pertama, kasih sayang. Hang Jebat memperlihatkan kasih sayangnya kepada Hang Tuah dengan ingin menuntut bela atas kematian Hang Tuah. Terlalu suka untuk kita gambarkan betapa hebatnya nilai kasih sayang antara mereka berdua. Nilai murni kedua ialah taat setia. Hang Tuah sangat setia kepada raja sehingga sanggup membunuh sahabat baiknya. Kesetiaan itu menggambarkan betapa Hang Tuah mentaati segala perintah pemimpin. Nilai murni ketiga ialah tanggungjawab seorang pemimpin. Tanggungjawab seorang pemimpin sangat berat. Dalam cerita ini, raja berusaha mengembalikan keamanan Melaka akibat huru-hara yang dilakukan oleh Hang Jebat. Berat untuk membuat keputusan, tetapi demi keamanan raja telah memerintahkan hukuman. Selain itu, nilai murni yang boleh kita dapati iaitu bekerjasama, tolong-menolong, kasih sayang dan sebagainya. Pengajaran yang saya dapati daripada cerita ini, sebagai pemimpin, mestilah menyiasat terlebih dahulu sesuatu kesalahan sebelum menjatuhkan hukuman. Pemimpin yang baik akan membuat keputusan yang benar-benar adil dan saksama. Selain itu, kita tidak boleh bertindak terburu-buru kerana akan merugikan diri dan memudaratkan orang lain. Segala tindakan yang kita buat akan melibatkan banyak pihak. Seharusnya tindakan kita bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk kepentingan semua. Akhir sekali, sebagai rakyat, kita hendaklah taat kepada pemerintah dan kesejahteraan negara.
selagi pemerintah tidak bertindak kejam dan tidak lagi membelakang ke agama. Akhir sekali saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.